Hai, saya Fisaruddin kembali pada ulasan bersama Mans.my dan kalau anda ingat tahun lepas saya ada ulas Mate 30 Pro. Pada waktu tersebut saya gunakan byline dari mata tak turun ke hati. Pasal walaupun Mate 30 Pro di atas kertas ialah sebuah peranti yang berkuasa, kamera yang superb dan paling penting gunakan Android 10 pada waktu tersebut tak digunakan pada peranti lain. Jadi persoalan untuk tahun ni, adakah Mate 40 Pro menyelesaikan kesemua isu yang ada pada peranti tahun lalu selepas setahun ataupun sekadar mengulangi kesemua kesilapan yang lalu. Jadi seperti biasa bila saya ulas, saya suka tunjukkan anda dulu spesifikasi yang ada terpapar di skrin sekarang. Saya nak sentuh dahulu dengan rekaan. Rekaan masih lagi mengekalkan rekaan ikonik Mate. Saya katakan begitu pasal kan anda melihat pada bahagian belakang, masih lagi kamera disusun dengan matriks 2x2, diletakkan dalam bonggol berbentuk bulat seperti tahun lalu. Dan saya nak puji Huawei, walaupun mereka menerima tekanan tahun ni, tapi dari segi rekaan mereka seperti mendengar apa yang dikatakan oleh ramai. Saya katakan begitu pasal bonggolnya tidak berapa tinggi jika saya bandingkan dengan Note 20 Ultra ataupun S20 Ultra dan juga yang saya temui pada Galaxy Fold. Saya cukup tak suka dengan bonggol yang tinggi. Besar tak apa, pasal apa yang berlaku sekarang ialah walaupun ianya besar, bila saya letak di atas meja kerana permukaannya rata dan ianya besar, tak ada masalah terjongkak-jongkit bila saya gunakannya di atas permukaan meja. Mereka juga mendengar keluhan di mana tahun lalu tak ada langsung butang laras suara fizikal, di mana mereka gunakan semuanya secara sesentuh. Tahun ni mereka letakkannya kembali pada bahagian kanan, jadi bagi mereka yang merasakan sistem sesentuh tidak cukup responsif dan tidak mesra pengguna, anda kini ada pilihan. Pada waktu yang sama, jika anda kidal dan anda rasakan inovasi tahun lalu anda suka, anda tak perlu risau pasal masih ada lagi. Anda boleh double tap pada bahagian sisi dan anda boleh melaras audio seperti Mate 30 Pro. Pujian seterusnya terletak pada rekaan skrin hadapan. Anda lihat memang ada pil. Banyak orang kata, buruk, ada lubang. Tapi anda harus menyedari apa yang dilakukan oleh Huawei tahun ini tak mampu dilakukan oleh Apple pada iPhone 12. Saya katakan di sini ialah ianya masih mengekalkan sistem imbasan wajah 3D tapi tanpa menggunakan takuk yang besar dan tak cantik seperti kita lihat pada iPhone dan juga pada Mate 30 tahun lalu. Dan paling penting sekali, bukan saja ini membenarkan nyah kunci pada waktu malam, gelap macam mana pun masih boleh nyah kunci. Dan setakat ini, setahu saya, inilah satu-satunya sistem Face ID yang boleh menyah kunci apabila peranti diletakkan berdata. iPhone pun tak boleh buat, tapi Huawei boleh buat. Jadi apa alasan iPhone sekarang kalau Huawei masih boleh lakukannya sedangkan korang sebenarnya company yang lebih besar? Satu lagi isu tahun lalu yang saya rasa paling saya tak boleh maafkan sebagai seorang banyak dengar muzik dan menonton video pada peranti ialah tak ada sistem audio stereo. Jika anda ingat pada tahun lalu, masih lagi menggunakan pembesar suara piezoelektrik untuk gagang telinga. Jadi apabila saya melakukan panggilan telefon, suara dengar sedikit robotik dan tak jelas. Tahun ini mereka meletakkan sebuah pembesar suara pada bahagian atas, pada bahagian bezel. Kecil tetapi sekurang-kurangnya menyelesaikan masalah tahun lalu. Dan apabila melakukan panggilan VoLTE misalnya, memang jelas seperti anda bercakap dengan seorang insan yang betul-betul berselah dengan anda. Tak berakhir di situ. Akhirnya mereka mengembalikan semula sistem audio stereo. Tak digunakan pada gagang tadi, sebaliknya ada lubang audio pada bahagian atas dan juga bahagian bawah, dan ianya memberikan audio yang lebih seimbang jika saya bandingkan dengan kebanyakan peranti mercu yang ada di pasaran sekarang. Jadi tahniah Huawei, dari segi audio mereka dah menyelesaikan salah satu isu paling besar yang ada pada tahun lalu. Jadi di awal video tadi kita orang macam buat lawak bahawa rekaan belakang Mate 40 ni nampak macam alat kawalan jauh televisyen, tapi lawak tu ada berasaskan realiti kerana Mate 40 Pro masih lagi sebilangan kecil peranti di pasaran yang ada pemancar inframerah yang membolehkannya berfungsi sebagai alat kawalan jauh. Baiklah, saya cakap banyak benda positif setakat ni, tapi saya rasa perlu juga saya sentuh beberapa ciri negatif yang saya masih kurang suka. Pertama sekali ialah skrin melengkung melampau waterfall 88 darjah yang digunakan. Tahun lalu saya tak suka pasal saya katakan selepas gunakan banyak peranti dengan bahagian skrin yang melengkung, apabila terjatuh ia mendedahkan bahagian tepi ni kepada kerosakan dengan lebih mudah. Tambah lagi, bila ada kaca ke semuanya, ia lebih licin sampai nak pegang pun tidak berapa selesa. Dan kali ini diulangi semula. Dan tambah lagi annoying ialah di mana apabila saya tengok video saya tengok tu terkeluar sampai ke tepi, melempah. Dan begitu juga bila gunakan peranti sebagai sebuah kamera. Apa yang saya lihat pada viewfinder tak sama dengan gambar akhir pasal ada lebihan pada bahagian atas dan bahagian bawah. Saya tak suka rekaan ini, bergantung pada anda. Tapi berita baik bagi orang macam saya yang tak suka dengan skrin yang terlampau banyak pada bahagian tepi ialah
Huawei menyertakan sistem di mana saya boleh hide terus. Jadi ia akan jadikan bahagian tepi ini sedikit gelap. Jadi macam menghasilkan sebuah peranti yang tak ada skrin melengkung yang melampau. Jadi lebih kelihatan macam ada pada Note 20 Ultra berbanding 88 darjah yang ada pada peranti ini sekarang. Tiba masanya saya bercakap tentang pengalaman penggunaan. Jadi pengalaman penggunaan sebenarnya jika bandingkan dengan setahun lalu memang banyak improvement. Pertama sekali, Huawei kali ini mereka sedar bila tak boleh akses kepada GMS, mereka mempertingkatkan HMS dan jumlah aplikasi yang boleh anda muat turun pada App Gallery adalah amat baik. Banyak aplikasi perbankan utama di Malaysia dan juga macam aplikasi e-wallet misalnya dah ada, jadi anda tak perlu side loading macam tahun lalu. Cuma masih ada lagi beberapa rompong, macam contohnya saya guna CIMB. Aplikasi CIMB Clicks masih lagi tak ada dan saya tak berani nak lakukan sistem side loading. Kerana apabila sampai ke aplikasi perbankan, anda harus benar-benar percaya dengan aplikasi dan sumber anda mencari aplikasi tersebut. Dan sekiranya ada kerompongan pada App Gallery, anda masih tak perlu risau pasal Huawei dah memperkenalkan pattern search awal tahun ini dan saya boleh muat turun banyak aplikasi yang tak ada macam Netflix, Twitter ataupun katakanlah macam Prime Video. Semuanya anda boleh muat turun menerusi pattern search tanpa sebarang masalah. Pun begitu, saya tak boleh katakan pengalaman penggunaan HMS pada Huawei Mate 40 Pro ini setanding dengan apa pengalaman yang saya lalui dengan sebuah peranti dengan GMS. Saya katakan begitu pasal kembali kepada pattern search saya katakan tadi. Memang boleh muat turun dan side loading seperti aplikasi lain. Cuma saya dapati sekiranya ada kemas kini, proses untuk kemas kini itu lebih sukar. Di mana ianya tidak dilakukan secara automatik. Saya perlu pergi kat pattern search tengok ada update atau tidak. Kemudian pergi ke bahagian download, muat turun balik dan lakukan seperti memasangnya buat pertama kali sekali lagi. Jadi bagi seorang dah biasa gunakan peranti Android sejak lebih sedekat, dah biasa dengan automated update, tak perlu saya cek sepanjang masa, langkah tambahan ini membuatkan saya sedikit tawar hati. Dan jika saya seorang yang boleh katakan amat mahir menggunakan teknologi, merasakan ini adalah satu langkah yang menyukarkan, saya tak yakin kebanyakan orang di luar sana yang mungkin tidak berapa tech savvy ingin melakukan kesemua fungsi ini semata-mata untuk memiliki sebuah Mate 40 Pro. Dengan kata lain, walaupun Mate 40 Pro jika dibandingkan dengan P40 dan dibandingkan dengan Mate 30 yang banyak masalah, banyak improvementnya, tetapi Huawei perlu menggandakan lagi usaha mereka untuk menjadikan ini lebih smooth dan paling penting ada automation supaya pengalaman menggunakannya lebih sama dengan peranti lain dengan GMS. Bagaimana pula dengan prestasi Kirin 9000, chip 5 nanometer pertama untuk peranti Android? Dari pengalaman saya gunakan peranti ini selama seminggu, memang tak ada isu peranti berjalan dengan lancar, aplikasi run very smoothly, aplikasi permua boleh dilakukan dalam tetapan tertinggi, kadar bingkai yang tinggi, masa pemanasan tak ada. Pendek kata, pengalaman penggunaannya memang amat bagus. Cuma sekarang isunya ialah saya tak boleh katakan kepada anda adakah ia benar-benar lebih baik pada 865 atau Kirin 990 ataupun Exynos 990 dan Apple A13. Saya katakan begini pasal saya tak boleh langsung memasang aplikasi benchmark yang biasa kami gunakan seperti Geekbench ataupun AnTuTu. Jadi tak ada numbers untuk anda. Cuma saya boleh katakan jika saya gunakan peranti ini, pengalamannya setanding dengan apa yang saya alami dengan X65, X65 Plus dan juga A13, dan ini bermakna ianya bukan saja lancar tetapi pantas. Akhirnya kita tiba kepada ulasan kamera. Saya tahu bila orang cakap pasal peranti Huawei mesti cakap pasal kamera. Dari segi spesifikasi sebenarnya Mate 40 Pro mempunyai spesifikasi kamera yang tak sebaik P40 Pro awal tahun ini. 50, 12 dan 20 berbanding dengan 50, 12, 40. Kamera hadapan pula 13 megapiksel saja untuk swafoto berbanding 32. Tetapi pengalaman penggunaannya saya rasa masih lagi setanding. Mode malam masih lagi antara best in class. Warna yang nampak amat pop dan paling penting sekali kalau saya gunakan mode malam, saya tak nampak hingar yang tinggi dan image masih lagi tajam dengan bantuan HDR. Jika anda tak percaya apa saya katakan, sila lihat sampel-sampel yang ada di skrin anda sekarang. Bagaimana pula dengan video? Saya tahu gambar saja tak mencukupi pasal banyak orang rakam video. Dan secara peribadi saya rasakan kualitinya masih satu ataupun dua takuk di belakang apa yang ditawarkan oleh Samsung dan juga iPhone.
Sensor besar memang sesuai untuk mengambil gambar yang cantik, tapi video masih lagi tidak memuaskan atau tidak memenuhi apa yang saya biasa lihat. Ketika saya lakukan panning misalnya, masih lagi kelihatan sedikit robotik, tak selancar pada dua peranti saya katakan tadi. Walaupun begitu, ada satu ciri yang saya rasakan menarik dan sesuai untuk zaman pandemik sekarang, di mana dipanggil tracking. Saya boleh letakkan P40 Pro di atas sebuah tripod, kemudian saya pilih subjek saya nak track, tekan record dan peranti akan secara automatik akan ikut pergerakan insan yang ada pada frame. Ianya dilakukan dengan automatik, boleh zoom in, zoom out dan boleh gerak ke kiri dan ke kanan. Ini adalah ciri yang saya rasakan banyak orang akan cuba dan saya sendiri dah gunakan beberapa kali dan agak impresif. Bagi anda perlukan prestasi baterinya sebenarnya lebih baik daripada saya sangka. Dengan bateri 4400 mAh, saya dapat gunakannya hampir sepanjang hari. 14 ataupun 16 jam. Tak ada masalah, at the end of the day masih ada sekitar 20 ke 30%. Dan paling penting sekali, masih ada sistem pengecasan yang pantas 65 watt yang mengecas semula bateri dalam masa kurang 40 minit. Pada waktu yang sama, bila anda ada sistem pengecasan di wayar, 50 watt juga disokong. Sungguh pun begitu, ada caveat di sini. Saya menyedari memang bateri tahan walaupun dengan skrin 90Hz diaktifkan sepanjang masa. Saya tak dapat benda yang sama jika saya gunakan pada S20 Ultra dan juga Note 20 Ultra. Tapi Huawei dia akan throttle banyak benda. Saya sedar kalau saya letakkan peranti ini di atas meja, saya biar saja, notification tak terima. Seperti apabila skrin tak hidup, dia matikan semua jenis notification, jadi tak ada background proses. Dan ini sedikit sebanyak akan membuatkan bateri tak guna dengan lebih agresif. Tapi akibatnya, itulah, anda mungkin miss certain notification yang anda perlukan macam email ataupun media sosial. Jadi sebagai conclusion, saya rasakan Mate 40 Pro banyak menyelesaikan isu tahun lalu. Aplikasi lebih mudah dicari pada app gallery. Kalau tak ada pun dah ada battle search. Bateri yang antara yang terbaik juga walaupun sedikit agresif dari segi controlling. Kamera juga masih lagi antara terbaik kerana mode malam dan zoom yang best in class. Dan paling penting sekali saya rasakan ialah banyak isu tahun lalu dah diselesaikan. Namun begitu, masih sukar untuk saya sarankan peranti ini kepada kebanyakan orang di luar sana pasal masih lagi tak ada GMS yang lebih smooth, menawarkan pengalaman yang lebih baik dan selamat. Dan saya rasa hanya orang yang benar-benar minat peranti Huawei dan sukakan color science yang ditawarkan oleh lensa Leica yang akan membeli peranti ini. Dengan kata lain, ianya lebih baik pada Mate 30 Pro, lebih baik pada P40 Pro tahun ini, pengalaman yang lebih sedap, cuma masih lagi tidak sebaik kebanyakan peranti Android yang ada di pasaran sekarang. Jadi, sekian saja ulasan saya untuk kali ini. Saya Fiz Saharudin. Seperti biasa, jangan lupa langgani channel kami di Amans dan jumpa anda di seksi ulasan yang seterusnya. Bye-bye.